Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Passionate Team iaitu yang terdiri daripada Foenza, Elni Haliza binti Hashim serta Lee Wen King akan membentangkan hasil inovasi kami untuk Konvensyen Inovasi Pembelajaran KIP 2021 Jabatan Pengajar Melayu IPJ Kedah. We fall, together we stand. As long as there is will, There is going on. be hope. Berikut merupakan wakil kumpulan kami bagi Passionate Team dan moto bagi kumpulan kami iaitu Forward We Move, the best we strive. Inovasi yang telah kami hasilkan ialah Choosing Fund, dan untuk menghasilkan inovasi ini kami telah menggunakan pusar tambah 3XT untuk sebagai panduan pada penghasilan inovasi ini. Baiklah pengenalan, aktiviti penghasilan inovasi telah mentransformasikan guru sebagai seorang guru yang inovatif untuk menekankan nilai kreativiti dan inovasi dalam diri setiap individu. Jadi guru perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam menghasilkan inovasi bagi menyelesaikan masalah di dalam bilik darjah. Melalui konvensyen KIP ini, guru-guru pelatih khususnya diberi peluang untuk berkongsi kemahiran penghasilan inovasi sebagai panduan kepada individu lain. Jadi pertama sekali problem iaitu WEWZ CIL. W apa masalahnya? Jadi masalah yang telah difokuskan ialah masalah yang berkaitan dengan aspek tata bahasa iaitu penggunaan ayat tunggal. Jadi evidence ataupun bukti masalah ini wujud. Boleh ditarik ataupun boleh diambil pada pengkajian-pengkajian lain iaitu Rina dan Muhammad Zul 2013 telah menyatakan bahawa kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar dalam penulisan adalah kesalahan struktur ayat tunggal akibat ketidakfahaman peraturan dalam binaan ayat tunggal iaitu binaan subjek dan predikat. Siti Baidura dan Nurul Jamilah juga menyatakan bahawa kesalahan kedua tertinggi ialah kesalahan penggunaan aspek ayat iaitu ayat tunggal dalam kalangan pelajar institusi pendidikan tinggi. Jadi berikut merupakan bukti-bukti yang telah kami ambil daripada pengkaji-pengkaji lepas berkaitan dengan kesalahan penggunaan ayat tunggal. Kenapa masalah penggunaan ayat tunggal ini berlaku iaitu disebabkan oleh kurang penguasaan berkaitan penggunaan ayat tunggal telah menyebabkan berlakunya kekeliruan dalam aspek tata bahasa. Sehubungan itu, masalah ini dapat dikategorikan berada di peringkat luar organisasi kerana masalah kesalahan penggunaan ayat tunggal bukan sahaja berlaku dalam kalangan sekolah rendah dan belajar menengah, malah turut dialami oleh pelajar IPT. Jadi masalah ini berada di zon mana masalah ini berada di zon kuning iaitu sebagai masalah biasa. Adakah masalah ini berada dalam kawalan? Ya, indikasi akan aplikasi yang berlaku hanya masalah ini tidak diatasi. Yang pertama, kesalahan aspek tata bahasa dalam sesuatu penulisan. Pelajar-pelajar terutamanya pelajar asing masih tidak menguasai pengetahuan tata bahasa secara menyeluruh, menyebabkan mereka mengalami masalah dalam membina ayat tunggal dengan menggunakan subjek dan predikat dengan cara yang betul. Seterusnya, penguasaan tata bahasa yang lemah dalam kalangan pelajar. Siti Khadijah mendapati bahawa pelajar menghadapi masalah dalam menggunakan struktur perkataan yang melibatkan fungsi subjek, predikat, objek dan unsur keterangan dalam penulisan karangan. Hal ini menyebabkan kesukaran kepada pelajar untuk memahami ayat kerana lemahnya pemahaman terhadap struktur ayat yang betul. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan kami, dipersilakan. Terima kasih atas perkongsian saudari Elni. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang fasa Ampeg yang terdiri daripada A, C, S, O, Q. Yang pertama, associate iaitu A, kaitkan. Kumpulan kami telah memilih DSKP tahun 1 pada 2016 iaitu standar kandungan terdiri daripada 5.3 iaitu memahami dan membina ayat mengikut konteks dan standar pembelajaran 5.3.2 iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan bentuk ayat mengikut konteks iaitu ayat tunggal. Inovasi ini selari dengan keperluan dan tuntutan pendidikan di mana KSSR mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah bertujuan membolehkan murid mencapai beberapa objektif. Salah satunya ialah memahami dan membina ayat mengikut konteks. Oleh itu, inovasi yang dihasilkan ini mempunyai objektif yang perlu dikuasai oleh murid-murid dalam sistem pendidikan di negara kita. Seterusnya, punca. 3 punca yang paling utama ialah murid-murid mengalami masalah dalam menggunakan struktur ayat dengan betul. Sebagai contoh, akan saya ke sekolah. Dalam ayat tersebut, akan saya merupakan subjek manakala ke sekolah adalah predikat. Struktur ayat tersebut adalah salah. Sepatutnya ayat tersebut adalah saya akan ke sekolah, iaitu saya merupakan subjek manakala akan ke sekolah merupakan predikat.
Berdasarkan contoh yang telah dikemukakan, dapat kita lihat bahawa murid-murid masih belum mampu membina struktur ayat dengan menggunakan konteks yang betul kerana mempunyai kekeliruan terhadap pembinaan ayat yang melibatkan subjek dan predikat. Seterusnya, murid-murid juga belum menguasai aspek tata bahasa dengan baik. Guru yang kurang memberi latihan tata bahasa kepada murid-murid akan menyebabkan mereka kurang menguasai tata bahasa secara berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, berlaku kekeliruan yang datang daripada kekurangan pengetahuan tentang nahu yang betul, khususnya dalam pembinaan struktur ayat yang betul. Seterusnya, proses PDP yang disampaikan oleh guru adalah tidak jelas sehingga mengelirukan murid-murid. Guru hanya menyampaikan pembelajaran mengikut buku teks dan tidak memberikan penerangan yang lebih jelas kepada murid-murid. Hal ini telah menyebabkan murid-murid tidak dapat memahami isi kandungan yang ingin disampaikan oleh guru serta mudah mengalami kekeliruan dalam pembinaan ayat tunggal. Seterusnya, bagi subjek iaitu kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran yang disasarkan dalam penghasilan inovasi ialah peserta kajian iaitu murid-murid sekolah rendah tahun 4. Bagi objektif iaitu membina objektif inovasi. Objektif bagi inovasi yang dihasilkan ialah meningkatkan kemahiran mengenal pasti ayat tunggal dalam kalangan murid tahun 4. Bagi soalan iaitu membina soalan. Soalan yang kami bina ialah bagaimanakah inovasi yang dihasilkan dapat meningkatkan kemahiran mengenal pasti ayat tunggal dalam kalangan murid tahun 4. Video tersebut telah menjelaskan tentang bahagian fasa suggest. Seterusnya, bagi fasa action, saya akan serahkan pembentangan kepada ahli kumpulan yang lain iaitu Lee Wen King. Dipersilakan. Terima kasih saudari Fuenza. Sekarang saya akan mengkongsikan mengenai MBFRM, iaitu A terdiri pada action. M material itu bahan yang telah digunakan untuk menghasilkan inovasi digital merupakan bahan rujukan yang digunakan untuk memasukkan nota berkaitan dengan ayat tunggal dalam inovasi digital. Jadi aplikasi tertentu bagi menghasilkan inovasi iaitu aplikasi Smart Apps Creator. Sekarang kita akan beralih kepada build iaitu bina. Berikut merupakan gambar proses pembinaan inovasi yang membentuk digital iaitu proses memasukkan video dan juga proses memasukkan latihan. Bagi feedback pula iaitu maklum balas terdiri pada PMI iaitu plus, minus dan improvement. Bagi plus iaitu kekuatan, dapat kita lihat bahawa aplikasi inovasi ini boleh membantu dalam meningkatkan ilmu pengetahuan juga serta mempelajari ayat tunggal dengan lebih mudah dan menjimatkan masa, mengandungi latihan yang dapat meningkatkan kefahaman murid dan mempunyai animasi dan muzik yang menarik serta murid menjadi lebih mahir dalam penggunaan ayat tunggal setelah menggunakan aplikasi ini. Jadi bagi kekurangan pula, nota yang disediakan adalah kurang dan tiada penjelasan mengenai cara penggunaan dalam aplikasi ini. Latihan yang disediakan adalah lebih terlalu sikit dan aplikasi ini memerlukan telefon bimbit untuk mengakseskannya. Soalan terlalu ringkas iaitu hanya mempunyai jawapannya atau tidak. Bagi improvement pula iaitu penambahbaikan, kami disyorkan untuk menambah nota, membekalkan soalan yang berlainan kesukaran, menambahkan skor atau ganjaran untuk memotivasikan murid untuk membuat latihan dan juga boleh memasukkan kuis Google Form dalam aplikasi ini dan akhir sekali itu menambah video yang mempunyai penjelasan yang lebih lanjut. Berikut merupakan review itu binaan semula. Dan ini juga merupakan manual iaitu manual penggunaan. Bagi ROIE pula, O iaitu comes, iaitu keberhasilan. Keberhasilan inovasi ini dikenal pasti melalui pelaksanaan para ujian dan pasca ujian kepada murid-murid sekolah rendah. Jadi melalui penggunaan aplikasi Choosing Fun seramai 20 orang responden telah berjaya menjawab pasca ujian dan lebih tepat. Aplikasi ini membantu meningkatkan penguasaan mereka dalam ayat tunggal melalui nota dan video yang telah disertakan dalam aplikasi ini. Impact pula iaitu impact adalah dengan memahami ayat tunggal dan lebih mendalam, mengenal pasti perbezaan antara ayat tunggal dengan ayat majmuk dan akhir sekali iaitu menghasilkan ayat yang lebih gramatis dalam sesebuah karangan. Bagi effectiveness iaitu keberkesanan adalah untuk menarik minat murid untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mereka khususnya dalam bahasa Melayu dan juga membantu murid dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap ayat tunggal. Dibagi 3 EXT iaitu RSRC, Extend iaitu R, Replication and S untuk Sharing. Inovasi ini telah dihasilkan dan dikongsikan bersama guru-guru pelatih melalui medium Google Meet. Bagi Extra iaitu R Research dan Extraordinary C iaitu copyright. Inovasi ini belum lagi digunakan untuk menghasilkan inovasi digital ini.
untuk mensimpulkan pembintangan ini, Konvensyen Inovasi Pembelajaran iaitu KIP sememangnya memberi peluang kepada guru pelatih untuk mengasah pengetahuan dan kemahiran mereka bagi menyelesaikan beberapa masalah khususnya yang berlaku dalam pengajaran dan pembelajaran. Penghasilan inovasi yang berasaskan pengetahuan dan penggunaan teknologi amat relevan dengan situasi pembelajaran pada hari ini, iaitu hanya menggunakan teknologi bagi menyampaikan info atau maklumat serta membuat latihan sebagai aktiviti pengukuhan. Bukan itu saja, penghasilan inovasi ini juga telah menerapkan nilai bekerjasama antara ahli kumpulan bagi menghasilkan inovasi yang ingin dicapai. Jadi, berikut merupakan rujukan yang telah diguna untuk membantu kami menyelesaikan inovasi ini. Sekian, terima kasih.